Kami percaya orang asal boleh memainkan peranan penting dalam menentukan nasib masa depan mereka dan negara kita. Ini adalah kerana orang asal adalah penduduk pribumi di tanah ini yang ditempatkan oleh Tuhan. Mereka sudah menduduki tanah ini selama beribu tahun dan bergantung kepada kekayaan alam semula jadi. Tetapi hari ini, cara kehidupan dan identiti mereka semakin terancam kerana tanah yang mereka harapkan untuk kehidupan dirampas secara sistematik dan berleluasa, terutamanya melalui pembalakan, perladangan, dan pembinaan empangan-empangan besar, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Akibat daripada kesemua ini, tanah nenek moyang, tempat tinggal, dan tanaman mereka semuanya musnah dan amatlah sukar bagi mereka untuk menyerah diri. Cabaran ini dihadapi oleh ramai orang asal di seluruh dunia. Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Afrika, dan Asia. Pengabaian serta pencabulan hak-hak orang asal ini telah mendesak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk meluluskan deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan dengan hak orang asal atau dikenali sebagai UNDRIP. UNDRIP mengutarakan suatu pendirian penting berkenaan dengan layanan terhadap orang asal dan membantu mereka memerangi diskriminasi dan pemingkiran. Inilah sebuah buku yang menarik mengenai UNDRIP yang disediakan oleh Komas. Ia mengandungi 46 artikel kesemuanya. Antara lain, ia menekankan bahawa kedudukan dan hak-hak orang asal adalah setaraf dengan masyarakat lain sesebuah negara dan mereka harus bebas daripada diskriminasi. Ia juga memperuntukkan orang asal dengan hak penentuan nasib diri. Ini termasuk hak untuk menentukan status politik, pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sesuai dengan cara hidup mereka. Orang asal tidak boleh dipaksa memasuki kaum lain dan kerajaan juga perlu menyediakan mekanisme berkesan untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Orang asal juga tidak boleh dipaksa berpindah dari tanah nenek moyang mereka. Ia juga menekankan bahawa kanak-kanak orang asal berhak mempunyai akses yang bebas dan sepenuhnya kepada pendidikan kebangsaan tanpa sebarang diskriminasi. UNDRIP mengenali ancaman yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dan mahu melindungi dan mempertahankan mereka. UNDRIP meletakkan banyak amanah dan tanggungjawab terhadap kerajaan negara-negara yang telah menandatangani deklarasi itu untuk menegakkan dan melaksanakan artikel-artikel yang terkandung dalam deklarasi hak orang asal. Malaysia telah menandatangani deklarasi tersebut dan oleh demikian ianya sepatutnya dikuatkuasakan di negara ini. Setiap rakyat Malaysia harus mengetahui tentang UNDRIP. Jika anda orang asal, pengetahuan ini boleh membantu anda untuk mengetahui dan mempertahankan hak-hak anda. Jika anda bukan orang asal, pengetahuan UNDRIP boleh melengkapkan anda untuk membantu orang asal. Terutamanya jika anda bekerja di agensi kerajaan negeri atau syarikat swasta yang terlibat dalam aktiviti pembukaan tanah dan projek-projek pembangunan yang melibatkan orang asal. Akhirnya, oleh kerana UNDRIP menunjukkan kepada kita cara layanan yang adil dan saksama terhadap orang asal dan juga peranan kerajaan dalam hal ini, ia juga membolehkan kita membuat penilaian terhadap kerajaan dan wakil-wakil rakyat kita. Kita harus memilih wakil-wakil rakyat yang menegakkan hak-hak orang asal dan yang membawa pembangunan untuk kebaikan orang asal dan bukan hanya untuk segelintir orang sahaja. Menyedari hak-hak mereka, sesetengah orang asal telah membawa kes-kes mereka ke mahkamah dan memenangi tuntutan mereka supaya tanah adat mereka dikenali dan dihormati. Dalam kes Sagong Tasi, 7 orang temuan memperoleh pampasan 6.2
5 juta daripada kerajaan persekutuan untuk tanah adat yang diambil daripada mereka bagi membina sebuah lebuhraya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang. Dalam kes bersejarah ini, Mahkamah Persekutuan mencatatkan satu penyelesaian antara mereka dan kerajaan persekutuan telah mengiktirafkan hak orang asli terhadap tanah adat mereka di Bukit Tampoi, Dengkil. Sebanyak 38 ekar tanah adat itu telah diambil oleh kerajaan pusat bagi membina sebuah lebuhraya ke KLIA tanpa sebarang pampasan. Perkara ini dipertikaikan di mahkamah selama 15 tahun dan akhirnya Mahkamah Persekutuan memutuskan perkara tersebut pada tahun 2010 setelah kerajaan pusat dan kerajaan Selangor bersetuju membayar pampasan tersebut kepada Sagong Tassi. Sagong bersama 6 yang lain telah memfailkan saman terhadap kerajaan persekutuan, kerajaan Selangor dan Lembaga Lebuhraya Malaysia dan kontraktor United Engineers Malaysia Berhad ke mahkamah mengenai perkara itu. Kebuntuan hanya selesai apabila kerajaan Selangor menarik diri daripada mencabar kes Sagong. Pada 12 April 2002, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah mengarahkan defendant tersebut membayar pampasan kepada Sagong Tassi dan 6 yang lain akibat kehilangan tanah mereka itu. Dalam kes yang lain, Kerajaan Negeri Johor bersetuju pada bulan Ogos 2012 untuk membayar pampasan kepada suku kaum orang Selat berhubung pengusiran mereka dari tanah mereka di setulang laut dan pencerobohan gereja kecil mereka 9 tahun sebelum itu. Ini berikutan penarikan balik rayuan oleh Jabatan Tanah dan Galian Johor terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Johor Bahru yang pada 2010 memberikan pampasan kepada 50 orang asli yang akan dinilai oleh Mahkamah Tinggi tersebut. Pada 22 hari bulan September 2010, Mahkamah Tinggi Johor Bahru telah membuat keputusan yang memihak kepada orang asli dan mengarahkan pengarah Jabatan Tanah dan Galian Negeri dan Majlis Bandaraya Johor Bahru membayar pampasan kepada orang asli berkenaan. Mahkamah Tinggi memutuskan pengusiran Khalid Bacik, Kelah La dan 49 yang lain dari tanah mereka oleh pihak berkuasa adalah salah di sisi undang-undang dan pencerobohan gereja kecil mereka adalah satu pencerobohan. Dalam kes orang Semelai di Kampung Bukit Rok dan Kampung Iban, Tasik Perak, mereka memenangi tuntutan mereka ke atas tanah mereka pada akhir tahun 2012. Mahkamah Tinggi Temeluk memutuskan bahawa Kerajaan Pahang dalam tempoh 1 tahun menggazetkan tanah seluas 2023.47 hektar itu sebagai tanah rezerv orang asli. Isu tanah itu menjadi pertikaian sejak tahun 2006 apabila lebih 300 penduduk kedua-dua kampung itu diminta keluar. Tanah tersebut diambil oleh Kerajaan Pahang bagi tujuan pembangunan Velcro Sdn Bhd. Bagaimanapun, penduduk kampung yang terlibat bertindak menentang dan memohon injaksi bagi menghentikan pencerobohan tersebut. Mereka memfailkan semakan kes berkenaan tanah tersebut pada 2007 dan ia ditangguhkan beberapa kali sehingga keputusan diputuskan. Dalam kes Rambilin Ambit di Sabah, Mahkamah Persekutuan pada tahun 2011
telah memberi pengiktirafan kepada hak orang asal berkenaan tanah adat di Pitas, Sabah. Mahkamah memutuskan bahawa hak tanah adat orang asal adalah hak yang sudah sedia ada sebelum penggubalan mana-mana undang-undang tanah. Orang asal tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum memasuki tanah negeri untuk menuntut kembali hak tanah adat mereka. Mahkamah juga memutuskan bahawa hak kerajaan negeri berkaitan tanah adalah tertakluk kepada hak tanah adat orang asal. Di Sarawak, dalam kes Nur Anak Nyawai, Mahkamah Rayuan pada tahun 2005 mengesahkan bahawa hak tanah adat orang asal tidak terhad kepada kawasan perladangan sahaja. Ia termasuklah hutan, sungai dan anak sungai dalam perjalanan setengah hari dari rumah panjang, dan hadnya adalah sempadan kampung-kampung lain yang berdekatan. Mahkamah mengesahkan bahawa hak tanah adat orang asal tidak hanya terbatas kepada tanah termuda, tetapi termasuk pemakai menua dan berhala galau. Mahkamah Persekutuan juga telah memutuskan isu yang sama dalam kes Madeli Saleh pada tahun 2008. Jelas dari kes-kes ini, Mahkamah mengiktiraf hak tanah adat orang asal. Walaupun demikian, sesetengah kerajaan negeri dan pelabur swasta masih tidak mengindahkan penghakiman mahkamah dan terus menceroboh dan mengambil tanah adat orang asal. Sudah tiba masanya orang asal memilih pemimpin yang akan menghormati hak kehidupan orang asal. Anda mempunyai kuasa untuk menentukan masa depan negara dan generasi akan datang dengan mengundi secara bijak dalam pilihan raya yang akan datang.